Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana telah memberikan nikmat kesihatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan diberikan kesempatan masa kepada saya. Minta maaf, saya mohon maaf sangat-sangat sebab saya terlambat pada malam ni untuk live. Sebab tadi saya ralik sikit, duk tengok cerita dekat Netflix. Nama tajuk tu adalah Laila Majnun. Sebenarnya malam ni saya ada satu isu lah yang saya nak rungkaikan. Yang kita sama-sama lah kalau boleh nak bincangkan, nak berkongsi. Saya ada satu terbaca tadi dekat dalam satu page, ada persoalan, dan isu tersebut saya rasa macam why not kalau saya boleh ulaskan, saya boleh kongsi kepada anda apa pandangan saya. Dan insyaAllah saya akan ambil soalan malam ni. Terima kasih kepada semua yang menonton. So, jangan terlepas peluang lah kalau kata nak ambil soalan ni. Ramai orang nak bertanya, peluang-peluang macam ni lah kita kena ambil kesempatan, okay? Sebab masa setiap orang ni sangat terhad, okay? Termasuklah dengan masa saya. Jadi, kalau anda ada peluang untuk bertanya, anda boleh bertanya. InsyaAllah, setiap soalan tu nanti ni kita akan kongsikan bersama. Alright, terima kasih. Lawai masuk pada malam ni. Liana Ana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Fahmi dan puan-puan semua, gitu, semua orang. Hazwani Zakaria, waalaikumsalam, selamat malam. Halimah Ramli, waalaikumsalam. Nazirah Nusruddin, Laila Jamaluddin, Laila, wow, semuanya positif belaka ni. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang join saya punya live pada malam ni. Dan sebelum tu saya nak test dulu, saya punya speaker, saya punya suara, anda punya line macam mana, okey ataupun tidak. So saya nak tengok, berapa saya dah lama tak tanya anda semua ni. Saya risau ada yang daripada orang yang baru yang saya tak kenal. So siapa yang baru dan sebagainya, anda kena biasakan. Okay, biasakan untuk tulis. Kalau saya tanya ni, anda tulis, bagi tahu. Saya nak anda tulis tempat tinggal anda. Kalau boleh lebih spesifik, lebih bagus. Contoh dia, apartmen Maluri, Ceras, contoh. Kalau boleh nak bagi tahu lah. Okay. So spesifik sikit, dekat mana, sebab kita suka tengok anda semua berada dekat mana. Okay, come on. Saya nak tengok ramai yang daripada utara ke, ataupun daripada zon tengah ke, ataupun daripada selatan tanah air ke, ataupun mungkin pantai timur, ataupun mungkin dekat Malaysia Timur, daripada Sabah, Sarawak. Okay. Tulis. Saya nak tengok ni daripada mana. Sebab saya bersiaran ni secara langsung daripada rumah saya di Sungai Petani. Di Sungai Petani. Jadi okay, saya nampak Orchid Lia, Bukit Kapar, Kelang. Okay, Bukit Kapar dekat dengan rumah kawan saya tu. Dari KPJ Tawakal, KL. Tengah bertugas ke Puan Seti Wahab? Okay. Kalau tengah bertugas tu, selamat bertugas. Terima kasih Puan Seti yang bergelar sebagai seorang, kalau nurse lah kan, kalau di KPJ ni nurse lah kan, sebagai frontliner. Nazirah Nasruddin daripada Jitra. Ina Syarina, Kulai, Johor. Wah, Kulai ni kalau tak silap saya tempat Mawi kan. Dulu saya peminat tegar Akademi Fantasia. Dan saya, kalau tak silap saya, Mawi AF juara AF3 tu, dia kata daripada Kulai, Johor, kalau tak silap saya lah. Seremban 2, Negeri 9. Ini kawasan rumah kawan saya kat ni. Saya duduk Hulu Langat. Yang ni tahu dah Hulu Langat ni. Okay, Hulu Langat. Saya dari Pakar, Terengganu. Lama saya tak pergi Terengganu ni. Oh no, saya memang ada impian, ada keinginan nak pergi Terengganu balik ni. Bukan apa, saya ada rindu Kopok Losong sebenarnya. Hak yang betul-betul kat tempat Kampung Losong tu. Salam tuan, saya tinggal di Sentul, Kuala Lumpur. Oh, Sentul. Macam mana nak buat fasah tu ya? Okay.
malam ni saya cerita sebab memang isu yang malam ni saya nak kongsikan ni ada berkaitan dengan fasah. Okay? Cik Susu, Waalaikumsalam Tuan Fahmi, Negeri Sembilan. Oi, Negeri Sembilan besarnya. Vintage Sungai Petani. Nama pun Vintage Sungai Petani, confirm daripada Sungai Petani. Okay? Kita satu kawasan. Cuma saya tak tahu Vintage Sungai Petani ni lelaki ke perempuan? Ros Anita dari Terengganu. Oi, besarnya Terengganu. Bertam, Pulau Pinang. Oh, jiran. Putatan, Kota Kinabalu. Akhirnya saya punya video terlepas juga sampai ke saya punya live ni sampai juga kepada penonton yang setakat ni paling jauh. Putatan, KK. Wah, saya dulu pernah pergi ke, saya rasa last dulu masa kecil lah. Ada lagi ataupun tidak nama tempat tu, Taman Tebobon. Saya dulu pernah pergi ke Jambatan Taparuli. Lamanya tak pergi Kota Kinabalu Seremban jelas. Kulim, Kulim jiran. Bertam Perdana jiran. Ni semua jiran-jiran ni. Gambut, Salak, Bandar Baru Salak Tinggi. Dulu saya pernah duduk dekat Bandar Baru Salak Tinggi ni. Kulai Johor, Bukit Mentajam, ya orang kampung. Gertak Sanggul. Gertak Sanggul. Jalan nak pergi balik pulau ya. Teman husband check in hospital. Saya ingatkan Puan Seti adalah frontliner. Dungun. Ya ni lagi sempoi. Depan Maidin, bagi tahu dekat dengan firm saya. Duk Taman Mutiara. Okay, terima kasih anda semua yang mana pernah jumpa Tuan Fahmi kat Mahkamah Tinggi Pulau Pinang. Okey, pernah jumpa. Terima kasih lah kalau siapa-siapa. Kadang-kadang sekarang ni kan, saya orang ni kalau dia kenal saya, macam contoh kan, saya tutup macam ni pun kan, pakai mask pun, orang kenal yang tu saya. Aku kata, kata betul-betul apa orang boleh kenal kita no. Maksudnya kamera saya ni clear lah, boleh nampak habis semua ni. Alright, so terima kasih kepada anda semua. Alright, jangan lupa kalau kata anda ni mungkin baru first time tengok video saya ni, terima kasih lah. Okay, cuma saya nak minta satu je. Kalau boleh anda sentiasa aktif dan juga kalau boleh lah kan, anda tekan share. Okay, kalau boleh follow. Okay, saya suka kalau anda follow saya. InsyaAllah dengan follow tersebut memberikan saya, kita panggil apa? Keseronokan. Keseronokan untuk terus berkongsi. Bukan kata kalau tak follow tu tak ni. Alright, so iklan sikit. Live malam ini ditaja oleh Belantara Spa. Belantara Spa. Spa untuk perempuan. Saya lah bos dia. Okay, so terima kasih kepada semua yang join live pada malam ni. Dan ada orang dia kata, dia tengok video saya selepas dah di-post tu. Lepas dah habis, kita dah habis live macam ni. Dia kata dia baru nak tengok. Bila dia baru tengok tu kadang-kadang dia kata apa benda yang mengepek panjang semua ni. Biasalah tu. Nama pun live. Kalau live ni macam-macam ni lah. Dia bukannya aktor. Okay? Sebenarnya esok kalau ikutkan saya nak pergi ke Kuala Lumpur untuk rakaman TV. Macam saya kata kan. Siapa yang follow saya punya IG, dia akan tahu kata saya tengok saya buat COVID test dah semalam. Tengok-tengok Allah saya punya rakaman TV untuk kita panggil tajuk dia tu Borak Kelamin kan. Banyak lagi peguam-peguam yang lain juga. Cuma siaran TV tersebut bukan siaran langsung tapi rakaman TV tersebut ditunda. Jadi saya rasa macam tak ada rezeki lah untuk nak pergi rakaman TV. Tapi esok macam mana pun saya akan pergi ke Kuala Lumpur untuk melaksanakan satu perintah hak jagaan anak bersama dengan klien. So klien kita akan pergi Kuala Lumpur untuk nak ambil anak kembali sebab dah ada perintah jagaan anak. Okay. So doakanlah esok perjalanan saya baik, dan walaupun perjalanan esok nak pergi ke Kuala Lumpur tu still saya boleh lagi kita buat live lah pada malam ni. Sebab saya dah janji, semalam saya sakit kepala panas. Hari ni saya rasa macam okey sikit sebab saya nak bagi tahu juga, nak menjawab persoalan yang saya baca petang tadi. Ada satu soalan dekat saya tak ingatlah dekat mana, tapi dalam page orang lain lah, daripada page orang lain. Dia tanya, dia cerita tentang perempuan ni, dia macam rasa serba salah. Okay?
dia rasa serba salah sebab perkahwinan dia ni pada mulanya tu elok. Mula dia tu elok dan sebagainya. Biasalah masing-masing suami dengan isteri ni sama-sama bekerja untuk mencari nafkah, mencari duit untuk keperluan hidup. Dan nak dijadikan cerita, suami dia ni diberhentikan kerja. Jadi tak ada pekerjaan dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama suami ni dia ada menghidapi penyakit. Okay, jadi penyakit ni penyakit yang sukar untuk kita kata nak dapat ubat lah. Okay, sukar untuk nak baik dalam masa yang cepat. Jadi apa yang berlaku adalah wanita ni dia terpaksa menanggung kehidupan diri dia dan juga dia terpaksa untuk mencari duit bagi menampung duit perubatan suami dia, dan dalam masa yang sama dia terpaksa juga untuk bekerja keras mencari nafkah untuk anak-anak dia. Anak ada 2 orang. Dia kata macam itulah. So saya bacalah cerita tu. Jadi apa yang berlaku adalah isteri ni dia sampai satu tahap dia rasa macam tak larat. Dia tak larat dengan keadaan yang menyebabkan dia menjadi tertekan macam tu. Dia terpaksa menjadi ketua keluarga. Memandangkan perkara tersebut, dia seolah-olah jadi terpaksa untuk buat segala-galanya demi melangsungkan kehidupan di dunia ni. Dia bekerja sana, buat kerja ni siang malam lah untuk nak jaga suami dan sebagainya. Jadi dia sampai satu tahap dia kata dia dah tak mampu nak bertahan, dan bila dia tak mampu nak bertahan lagi dalam keadaan tu, dia terfikir untuk berpisah. Dia terfikir untuk berpisah sebab dalam keadaan dia dah tak ada nafkah dan dia dah tak mampu dah untuk teruskan kehidupan yang mana dia terpaksa tanggung. Jadi dia adalah orang komen berkaitan dengan itulah masa senang suka, kemudian masa susah ni nak lari dan sebagainya. Jadi dia komen lah kat bawah tu, dia kata, jadi salah ke kalau saya nak tuntut, kalau saya nak bercerai? Saya pun ada hak untuk hidup. Baik. Jadi dia tergantung kat situ. Jadi adalah komen-komen yang lain yang kata beginilah, apa orang yang tak fikir pasal masalah orang lain, yang time senang saja nak senang, time susah tak mau sekali, gitu. So jawapannya, kalau ikut dari segi kita panggil apa? Kalau kita ikut dari segi perundangan perempuan, dalam sudut undang dia tak adalah menjadi satu kesalahan. Asalkan kalau seorang wanita ni dia dah tak boleh nak menanggung kehidupan dia sendiri dan dia pun tak ditanggung kehidupan oleh suami ataupun keluarga suami, maka tak menjadi satu kesalahan pun. Okay, tak menjadi satu kesalahan di sisi undang-undang untuk seorang isteri ni nak mohon perceraian. Bahkan kalaulah isteri ni tak ada apa-apa isu sekalipun, tak ada apa-apa isu, dia memang dah tak boleh nak teruskan perkahwinan. Contoh dia sebab dia tak boleh nak tengok muka. Tak boleh nak tengok muka suami saja, walaupun suami dia tu baik. Sebabnya macam saya pernah kongsikan, bab perceraian ni perempuan, dia bukannya satu kesalahan yang besar. Dia dibenarkan dalam Islam, dan benda ni dia akan menjadi satu pertanyaan kepada diri. Apa keputusan yang terbaik untuk dia buat dalam keadaan tersebut? Macam satu cerita kisah yang saya pernah kongsikan, iaitu berkaitan dengan cerita tebus talak. Ingat lagi? Ingatlah cerita yang tebus talak, bagaimana seorang wanita ni dia mengadu kepada Nabi, kata dia dah tak boleh nak tengok muka suami dia. Walaupun suami dia ni seorang yang baik, beriman, beramal, bertakwa, semua okey lah. Alright, tapi disebabkan dia tak mampu nak tengok muka je, mungkin tak handsome dan sebagainya, jadi Nabi panggil untuk perempuan ni bagi balik mas kahwin. Jadi dalam cerita yang tu nak menunjukkan, walaupun suami ni seorang yang sangat baik sekalipun, dia tak menjadi satu kesalahan kalau kata nak bercerai. So dalam cerita yang saya baca tadi tu, saya tak rasa macam benda tu adalah satu bentuk kesalahan. Bahkan kalau katalah memang isteri ni dah tanggung nafkah dia sendiri, tak ada pihak lain yang bantu dan sebagainya, so secara logiknya dia memang boleh buat tuntutan fasakh. Cuma
dari sudut kita panggil apa, kemelayuan dan kemanusiaan kita ni sahaja. Alright, biasanya kita orang Melayu ni dia banyak dengan budi, banyak dengan bahasa, kan? So dia akan relate lah dengan cerita orang panggil apa tu, pepatah tu, habis madu sepah dibuang. Apa macam tak kena kan? Lebih kurang macam tu lah, maksudnya lepas dah guna itu macam tak sesuai lah. Apa pepatah yang orang Melayu suka-suka, susah senang, susah tak nak sekali, masa bersama, masa elok okey sahaja. Okay, so kalau kata dari sudut kita nak fikirlah macam time susah macam tu nak belah. Jadi kalau pada kita di mahkamah syariah, yang tu tak menjadi satu isu. Kita panggil yang tu dari sudut emosi orang lah, orang sekeliling. Okay, orang sekeliling duk kata-kata whatever is it. Tapi pada hakikatnya kita kena terima hakikat. Sebab perkahwinan ni dia bukanlah satu bentuk benda yang sampai kita tak boleh nak pilih jalan yang terbaik untuk diri kita. Okay, maksudnya kalaulah memang kita dah tak boleh nak meneruskan kehidupan, dan kalau kita pilih untuk teruskan kehidupan dalam keadaan kita marah ke, terpaksa ke, kita rasa macam tak puas hati dan sebagainya kepada suami, bimbang benda tu akan menjadi satu dosa. Menjadi satu dosa pula jadi ni. Jadi ada kebarangkalian kalau katalah berlaku perceraian tu boleh menjadikan seorang wanita ni dia bahagia. Why not? Alright, why not? Cuma kita takkan suruh paksa lah benda ni. Jadi mesti ramai yang ada terfikir benda yang sama. Mungkin ada di kalangan anda yang menonton ni, dia ada pemikiran yang sama. Dia nak perceraian tapi dia fikir. Saya susah sangat kalau saya sebut fikir ni. Okay? Dia suka fikir. Dia bila kita sebut bab utara ni dia rasa lega sikit. Okay? Bila dia selalu duk fikir apa orang nak kata kat dia. Biasanya kita ni suka meletakkan orang lain fikir. Aku nak buat macam ni, tapi satgi orang kata apa kat aku. Contoh, aku dah tak boleh nak pergi dah perkahwinan ni, aku dah tak tahan nak hidup ni. Tapi satgi mesti mak aku marah, satgi orang ni kata kat aku, satgi orang ni kata kat aku. Biasa kan kita berlalu macam tu. Kita akan selalu fikir apa orang kata. Alright? You know what? Bila kita selalu memikirkan tentang apa orang nak kata, kita takkan buat benda yang kita akan suka. Kita takkan pilih benda yang kita akan bahagia. Okay? Saya boleh share satu pengalaman saya sendirilah. Okay? Pengalaman saya sendiri. Sebenarnya mungkin benda ni dah berlalu lama kan. Tapi yang bila kita buat tak macam mana atas aturan orang, kita tak suka, dia akan menyebabkan kita jadi tak elok lah laluan dia. Siapa biasa lalui macam ni masa zaman PMR dulu, macam saya cerita sendiri untuk saya lah, masa PMR dulu keputusan peperiksaan saya tu agak baik lah. Kalau mungkin ada di kalangan yang menonton dia tak tahu apa tu PMR, dia orang sekarang ni dia panggil apa, kalau zaman mak dulu SRP, masa kita ni PMR, sekarang ni orang panggil apa, PT3. Dia lebih kurang macam tu lah. Jadi masa PMR dulu, result saya ni memang bagus lah. Senang cerita bagus lah. Lebih kurang macam tu lah. Senang lah, saya dapat, dia ada 9 subjek. Jadi saya dapat 7A 2B. Boleh lah kan, 7A 2B. B tu adalah bahasa Inggeris dengan bahasa Arab. BA, BI. Jadi tapi yang tak bestnya adalah bila kita nak masuk form 4 masa nak masuk tingkatan 4, cikgu ni bukan cikgu, tak boleh nak kata cikgu tak. Sekolah lah. Sekolah ni dia tetapkan kita masuk kelas yang kita tak tahu nak buat decision. Tak boleh nak buat decision. Faham tak? Dia rasa sebab kita dapat PMR okey, so dia tolak masuk kelas sains. Dia tolak masuk kelas sains. Walhal saya tak suka pun. Okay, saya tak suka masuk kelas sains pun. Tapi sebab dia tolak masuk macam tu, kita pun macam dah tak fikir lah apa-apa. Dah cikgu atok macam tu, kita masuk je lah. So, apa yang berlaku adalah kita terpaksa belajar
biologi, terpaksa belajar fizik, terpaksa belajar kimia. So, benda-benda yang berkaitan dengan sains yang lebih memeningkan untuk orang yang pemikiran sastra macam saya ni. Dia apa yang berlaku adalah setiap kelas yang kita masuk tu, kita terpaksa rasa macam terpaksa je nak belajar. Sebab kalau tak masuk kelas ni, nanti saya fikir abah marah, kita akan fikir apa adik-beradik akan kata, sekali dia akan kata yang ni apa masuk kelas sastra ni macam tu. Dia akan fikir apa orang nak kata. Sedangkan kita tak suka, tapi kita terpaksa ikut laluan tu sebab orang kata. Jadi apa yang berlaku, result SPM kantoi, tekuk fizik. Saya dapat berapa fizik fizik, time tu dia ada pakai A1, A2, B3, B4, C5, C6, D7, E8, E8, 9G. G9. Betul lah. EAF tu. Betul ke G? Betul lah. So, saya dapat fizik C, fizik C6, kimia D7, biologi B, biologi tak B. Biologi pun 7, D7. Jadi bab sains ni memang cloud. Sebab kita buat, sebab kita nak masuk kelas tu, sebab kita diaturkan. Kita tak pilih benda yang kita nak. Jadi apa relatif, apa benda yang signifikan yang kita nak bagi tahu, bila kita buat benda tu sebab kita fikir orang lain, lama kelamaan kita akan merosakkan diri kita. Yang tu kebanyakannya yang berlaku. Okay? Kebanyakan wanita yang datang kepada saya menceritakan tentang perkahwinan macam ni, saya terpaksa nak meneruskan perkahwinan macam ni, saya terpaksa tanggung suami, saya terpaksa tanggung nafkah anak, saya terpaksa buat segala-galanya sebab saya nak jaga hubungan mak ayah saya dengan orang ni. Saya terpaksa jaga sebab saya tak nak orang kata kat saya macam ni. So banyak orang kita buat keputusan tu sebab kita kata orang akan kata kat kita. Jadi lama kelamaan kita rasa macam stres, kita rasa tertekan, kita rasa macam tak boleh nak go on dengan kehidupan yang kadang-kadang kita dah tak boleh nak move on. Sampai satu tahap mungkinlah kita akan mengalami tekanan dan depresi yang teruk. Kesan kepada pekerjaan kita, kesan kepada perhubungan dengan kawan-kawan dan sebagainya, kesan lebih teruk, kesan kita, hubungan kita dengan Allah. Masa kita semayang pun nanti ni kita tak akan rasa macam seronok. Okay? Sebab kita banyak buat disebabkan apa orang kata. Siapa rasa setuju dengan cerita saya ni? Siapa yang ada rasa macam tu? Kita terpaksa lakukan apa saja disebabkan orang kata. Jadi daripada cerita yang saya baca tu, saya boleh nasihatkan lah, kalau kata puan tu tengok lah kan, ataupun ada yang lebih kurang macam tu, saya katakan untuk bercerai ni tak salah, dan tak ada hadis pun yang kata bercerai tu akan menggegakkan arasy Allah. Yang ni tak ada hadis ni. Kalau ada orang kata tu hadis tu, dia kena semak balik. Kalau katalah bercerai tu gegak arasy Allah ni, bergegak ni, macam dosa besar. Okay? Tapi dalam hadis bab zina ke bab apa tu tak ada cerita menggegakkan pun. Jadi sebab tu tak ada kata bercerai ni bukan salah satu benda yang dalam Islam. Kalau kata tak ada dalam kalau kata tak macam bercerai ni salah, akan ada hadis menceritakan bercerai ni salah. Simple thing. Kalau benda tu tak ada, kita boleh buat. Kalau benda tu ada bagi tahu suruh buat, kita boleh buat. Kalau ada benda yang kita tak boleh buat, akan ada dalil yang akan bagi tahu kata tak boleh buat. Contohnya, kita dilarang untuk minum arak. Ada ayat mengharamkan untuk arak. Ada ayat mengharamkan untuk judi. Ada ayat yang disuruh untuk kita solat 5 waktu. Mendirikan solat. Hadis ada. Ada ayat yang suruh kita, menggalakkan kita untuk berkahwin. Ada ayat yang membenarkan laki kahwin sampai 4. Okey? Tapi tak ada ayat yang kata kita tak boleh bercerai. Yang ada ayat dalam Quran disebut kata
jika sekiranya apa, kalau lepaskan dengan cara yang baik. Ada ayat, saya lupa ayat apa, surah apa tu, surah Talak. Surah pun ada nama surah Talak. Jangan kata macam tu. Okay. So, jangan fikirkan talak ni bukan benda yang tak ada dalam Islam. Ada. Okay. Cumanya, kita sendiri kena decide. Jangan tanya kat saya. Sebab ramai orang dia tanya saya, tuan, dia cerita kena pukul, dia cerita tak dapat nafkah, cerita suami curang, cerita macam-macam kat kita. Last kali dia cerita tanya kat saya, jadi apa saya nak kena buat, tuan? Jangan tanya macam tu. Okay? Kalau anda sakit, okay, anda sakit, anda cerita macam-macam, saya muntah, saya berak berdarah, saya keluar nanah daripada mulut dan sebagainya. Jadi dia akan kata, lepas tu kita tanya, jadi doktor apa saya nak kena buat ni, doktor? Doktor pun tak tahu, doktor kena check dulu. Penyakit apa ni? Ya, so macam tu juga kalau kita datang kepada peguam ataupun datang kepada siapa pun, kita nak tanya, saya ni kena buat macam ni, kena pukul macam ni, saya tak dapat nafkah, saya kerja sendiri dan sebagainya, saya terpaksa tanggung nafkah anak, saya diambil barang kemas gadai, habis barang kemas saya, jadi saya dah tak boleh nak tahan. Jadi saya kena buat apa ni, tuan? Tak boleh macam tu. Sebabnya, kita sendiri yang kena decide. Kita sendiri yang kena decide. Kita dah cerita benda tu macam seolah-olah kita faham. Kita dah tak bahagia. Kita dah tak boleh nak pergi. Kita dah tak tahu lah nak terus ataupun tidak. So, kita ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, kita cari penyelesaian. Maksudnya, berjumpa, bersembang dengan suami, berbincang apa yang kita nak buat. So, macam nak mengembalikan balik ke hubungan rumah tangga dengan baik. Cuba berikhtiar untuk merawat rumah tangga. Okay? Kalau boleh buat yang tu dulu, lagi bagus. So, kita cuba untuk merawat rumah tangga kita. Maksudnya, kita cuba memaafkan dan kita cuba untuk menjadikan rumah tangga baik semula. Tapi, kalau kata dah, saya dah tak boleh nak pi dah perkahwinan ni. Jadi, apa pun saya rasa macam saya dah tak boleh nak tengok muka, saya dah tak boleh nak maafkan, saya dah tak lahan dah dengan hidup dan sebagainya ni. Jadi, anda boleh pilih untuk berpisah. Senang. Ada dua pilihan saja. Hidup kita ni ada pilihan. Bahkan kalau kita mati nanti pun, di akhirat nanti ni, ada dua pilihan kita. Pilihan untuk, bukan dia pilihan dekat dunia. Okay? Dekat akhirat nanti pun akan ada dua. Satu syurga, satu neraka. Jadi, kat dunia ni kalau kita pilih untuk buat baik, syurga balasan kita. Kalau kita pilih untuk buat jahat, neraka balasan dia. Okay? So, hidup ni pilihan. Kalau kita dah tak boleh nak meneruskan perkahwinan, boleh pilih untuk berpisah. Dan dia tak menjadi satu kesalahan. Cuma, kita terpaksalah kalau kata nak fikirkan orang kata, so kita akan hadaplah dengan apa orang kata. Itu perkara yang biasa. Biasa. Memang perkara tu perkara yang biasa bila ada orang kata macam ni, orang kata macam ni. Saya sampai sekarang ni pun ada orang kata. Mesti orang kata dia ni tak habis-habis duk cerita bab cerai. Dia ni kata dia ni macam bagus sangat. Memang siapa pun macam tu lah, dia akan kata, dia akan letak skeptikal. Dia akan tak suka dan sebagainya. Setiap orang kita kena ingat, tak semua orang akan suka dengan kita. Anda yang tonton ni pun anda kena ingat, kalau anda duk cerita kata anda tak suka ke orang, contoh dia tak suka kat saya pun, saya okey. Anda pun kena terima, ada orang tak suka kepada anda. Semua kita biasa macam tu. Cuma, kita kena belajar untuk buat tak tahu. Belajar buat tak tahu. Tu je. Anda biasa, saya kan, saya tengok kan, artis lah kan, saya tengok kan cara mereka, kalau mereka kena kecam kan, mereka buat tak tahu saja. Tu belum cerita lagi ahli politik. Ahli politik ni kira 24 jam lah kerja dia kena maki dia. Tak kira lah mana-mana side pun kan. Side kerajaan pun kena, side pembangkang pun kena. Masing-masing. Sebab kita takkan boleh memuaskan hati semua pihak.
Apa yang kita boleh buat adalah kita sedaya upaya memberikan manfaat kepada orang lain. Itu sahaja. Okay? Memberikan manfaat pada orang lain. Dan kalau kita dah tak boleh nak memberikan manfaat pada orang lain, fikirkan apa kebahagiaan saja untuk diri kita. Pilih benda yang boleh membahagiakan diri kita, yang tak memudaratkan orang lain. So kalau pilih untuk berpisah, saya kata kat puan tu, boleh puan, tak ada masalah. Sebab dah memang tak dapat nafkah, dah memang terpaksa tanggung nafkah anak-anak, dah memang kena pukul dan sebagainya, so anda boleh pilih untuk berpisah. Bila boleh nak pilih untuk berpisah ni, so jawapannya anda kena tahu ada beberapa jenis perceraian. Okay? Jangan ingat dalam ada orang dia tak tahu. Okay? Ramai di kalangan kita ni, dia tak tahu kata ada banyak jenis perceraian. Okay. Mungkin dia terlepas pandang dan sebagainya, dan dia fikirkan talak tu hanya ada pada suami. Memanglah talak ada pada suami, tapi kalau suami tak mau lepas, tak mau cerai, dia rasa macam nak buat apa dah tak boleh dan sebagainya ni, so dia pun macam malah fikir biar pergi. Ya. Sedangkan dia boleh tuntut fasah. Kalau kata tak dapat nafkah, boleh tuntut fasah. Kalau kata kena pukul pun boleh tuntut fasah, ataupun boleh tuntut cerai taklik. Okay? Kalau tak dapat nafkah. Jadi banyak benda yang kita boleh buat. Banyak kita yang boleh buat kalau kita tahu bila kita dah ada jawapan. Kita nak teruskan perkahwinan ataupun kita nak berpisah. Dan saya malam ni saya nak brainwash benda tu sahaja. Sebab ramai orang difikirkan benda macam ni benda yang salah. Tak, dia tak salah. Yang salah tu kepala otak kita. Sebab kita ni banyak meletakkan persepsi. Okay? Setiap benda kita letakkan dekat seseorang tu, kita akan letak persepsi. Dia ni macam ni, dia ni macam ni, sebab kita meletakkan persepsi kepada setiap benda. Okay? Falsafah sikit pada malam ni. Okay lah, saya nak ambil soalan lah. Saya pun tak larat nak cakap. Malam ni saya kena rehat awal ni. Esok saya nak kena drive. Okey. Bagus pandangan Muhammad Hakim ni. Saya mudah saja Tuan Peguam. Kalau isteri nak cerai, ceraikan sajalah. Jangan paksa mereka untuk mencintai si suami. Biar mereka hidup bebas, pendapat saya lah. Ya. Dia bukan sebab isu hidup bebas ni sebenarnya juga. Tak? Sebab dalam Quran, kita kena pegang pada Quran. Dalam Quran sebut, dia kata, kalau kita dah tak boleh nak pergi, kan? Allah sebut kata apa, lepaskanlah mereka dengan cara yang baik. Sebab kita berkahwin ni pun kita ambil dengan cara yang baik. Dan kalau kita dah tak boleh nak ada hubungan yang baik dalam rumah tangga, maka kita kena lepaskan dengan cara yang baik. Lepaskan dengan cara yang baik tu bukannya dah tak boleh ada peluang. Still ada peluang lagi, iaitu kita boleh rujuk. Ramai orang perempuan yang mungkin anda yang tak tahu, ataupun mungkin ada yang di kalangan anda ni pernah berlaku, bila saja bercerai, dia time 3 kali suci tu, ada ramai orang yang dia rujuk kembali sebab dia tahu kata aku ni tak boleh tak ada isteri ni, aku nak kena mengorat dia balik. Hak isteri pun macam tu juga. Dia kata dulu suami aku ni teruk-teruk dia pun, dia jugalah hak yang duk kejut aku subuh, contoh. Alright. So tengok-tengok rujuk kembali. Ramai yang macam ni. Kalau tak rujuk kembali pun tak apalah. Tapi ada orang yang dia lepas dah habis tempoh iddah, dia bernikah semula. Macam hari ni saya dapat satu cerita, kata bekas klien saya ni, dia berkahwin semula dengan bekas suami dia tu. Tak mustahil, sebab kita kena ingat, setiap daripada kita ni, sama ada suami ataupun isteri,
kita semua berhak untuk bahagia. Kita semua berhak untuk bahagia bukan untuk diri kita semata-mata, tapi berhak untuk kita beribadah tu sebenarnya. Berhak beribadah untuk kepada Allah. Sebab kalau kita tak dalam keadaan yang bahagia, kita tak akan ada ibadah kita tu tak sampai tahap keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan untuk beribadat padaku melainkan tidak diperintahkan untuk beribadat kepada Allah melainkan untuk mengikhlaskan agama bagi diri dia. So kalau kita tak capai keikhlasan tu, bagaimana kita boleh mencapai ibadah yang terbaik lah maksudnya. That's why kalau kata nak bercerai tu tak ada masalah pada saya. Yang penting cara bagaimana kita nak memahamkan bahawa perkahwinan ni dia perlu ada satu terma. Kita kena ingat kahwin ni dia mesti kena ada wujud mawaddah warahmah. Okay? Asas perkahwinan dia ada mawaddah warahmah. Benda apa tu mawaddah warahmah ni? Maksudnya rumah tangga ni dia mesti kena ada mawaddah, iaitu kebahagiaan. Dan yang kedua dia kena ada rahmat. Mawaddah, kebahagiaan, rahmat tu rahmatlah kasih sayang daripada Allah. Jadi kalaulah dalam rumah tangga ni dah tak ada kebahagiaan antara suami isteri, masing-masing tarik muka, masing-masing buat perangai masing-masing, dah tak boleh bersengketa dalam tempoh yang panjang, jadi dah tak ada dah mawaddah warahmah tu, maka sebaiknya kita melepaskan dengan cara yang baik. Tak perlu nak panjang-panjang. Kalau tidak, anda bayangkan naik saja mahkamah, suami defense, lawan dan sebagainya ni, dia bukannya lebih menjernihkan keadaan, tapi dia akan lebih mengeruhkan keadaan. Isteri tuntut fasah. Isteri minta mahkamah bubarkan perkahwinan. Fasah lah Fasah sebab suami pukul, contoh dia. Suami ni nak lawan, kata tak betul, saya tak pukul dia, saya nak lawan. Jadi suami ni ingat bila mahkamah perintah tu kata tak sabit pukul, contoh dia, mungkin sebab saksi tak cukup ke, bukti tak cukup ke, jadi mahkamah tolak fasah tu. Bila mahkamah tolak fasah, dia ingat isteri dia tu akan kembali kepada dia. Tapi rupa-rupanya dia sedar, Allah, ni dah habis dah, hakim dah perintahkan kata ni, baliklah main duduk dengan aku. Anda rasa kalaulah benda yang macam tu duk naik turun mahkamah banyak kali ni, isteri ni nak balik main lagi ke? Tak ada punya. Sebab dia berkaitan dengan hati. Itulah nama dia, perkahwinan ni mawaddah warahmah. Dia berkaitan dengan hati. Kebahagiaan tu hati, rahmat tu pun dekat dalam hati juga. Jadi kalau katalah nak berlawan juga dekat dalam mahkamah macam tu, lama kelamaan dia akan lebih mengeruhkan keadaan. Okay? So bagus pandangan Cik Muhammad Hakim. Dia kata kalau nak paksa untuk mencintai ni pun tak boleh. Betul, lepaskan dengan cara yang baik. Bahkan dia akan nampak lebih gentle dan dia akan nampak lebih matang. InsyaAllah isteri tu akan faham. Akan macam mana, mungkin akan jatuh cinta balik lah. Ada macam ni. Bagus. Noraidah Rashid E. Suami jangan ambil kesempatan bila isteri tanggung apa yang suami tak buat, macam bayar rumah tanggung kepala sendiri. Ni ada soalan ke ni? Betul Puan. Puan Rashidah cerita bagi nasihat lah. Ada soalan ke? Saya nak tengok ya. Macam ni. Saya kesian kalau kata ada situasi macam Puan Aziz kata, saya terpaksa bertahan dengan suami saya sebab risau makcik, pakcik dan saudara mara duk menganjing saya dan anak-anak saya. Ini masalah dia. Masalah orang kita. Okay? Sebab kita pun, masalah kita suka juga duk mengata, menganjing kan. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang berlaku kepada orang tu dan sebagainya. Kalaulah orang tu salah sekalipun, kesalahan dia tu akan ada hukuman dia, tapi kita ni bukan perlu menghukum orang tersebut.
Okay. Contoh dia, kita tahu ada orang yang contohlah kan, terlanjur contoh dia. Okay. Kita tahu ada orang terlanjur. Okay. Kemudian bila dah maksudnya macam dah dihukum dan sebagainya, dari dihukum kaluat, dah dihukum dan sebagainya. Jadi kita ni kadang-kadang kita buat sampai tahap macam dia ni dulu ni bukan elok sangat pun, kita duk membawa-bawa cerita tu. Kemudian kita duk kata anak ni tak elok dan sebagainya, ni anak ni semua. So menyebabkan orang ni fikir macam-macam ke anak tu. Kita fikir ke orang macam ni. Jadi kadang-kadang kan kita tak perlu kita kena ambil peduli tentang benda-benda macam ni. Okay? Tapi kita tak boleh nak mengata benda tu balik ke orang. Kalau benda tu betul, dia jadi mengumpat. Kalau benda tu tak betul, dia jadi fitnah. Dua-dua tak elok. Baik kita diam sahaja. So, saya bersimpatilah kalau kata isu macam ni. Menganjing-menganjing ni, dan kita memang kena membencilah. Okay? Kalau ada kekuatan, kita tegah. Kalau kita tak mampu, kita nasihat. Tapi kalau kata kita dah tak boleh, kita geram, benci je lah dengan perkara-perkara macam ni. Kita tak ingat kata apa. So, mudah-mudahan Puan Aziz bolehlah mendapat kebahagiaan yang Puan Aziz dapat dan sepatutnya dapat. Okay? Minta bincang secara baik untuk cerai, si suami tak mahu, payah nak selesai sebab si suami tu kahwin dua. Betul lah. Kadang-kadang kan orang saya pernah cerita lah kan, antara sebab orang yang laki dia tak mau nak cerai tu, banyakkan yang berlaku kat mahkamah adalah ego. Adalah ego. That's the first rule, that's the first thing yang saya rasa benda tu selalu berlaku kat mahkamah adalah ego. Disebabkan ego tu lah yang menyebabkan laki ni dia tak mau untuk bercerai dengan cara yang baik. Sedangkan isteri ni dia dah tak mau apa-apa dah pun. Tak kisah. Kadang-kadang isteri ni dia tak kisah, aku tak mau nafkah iddah, tak mau mut'ah, nak ambil anak, ambil lah, tak kisah pun. Dia nak lepas sahaja dengan cara yang baik. Tapi suami ni tak mau. Sebab contoh dia macam ni. Suami tak mau, jadi isteri ni terpaksa untuk tuntut fasah. Bila nak tuntut fasah, dia mesti kena ada menceritakan kepada mahkamah apa alasan. Alasan yang selalu kita bagi, contoh tak dapat nafkah, dan satu lagi kita bagi tahu kata curang, contoh dia. Dia kata, tak betul ni, aku sediakan ni. Aku sediakan, jadi aku nak lawan. Curang, mana bukti? Curang, tak ada. So dia nak lawan. Dia tahu dalam keadaan yang isteri ni mungkin tak ada bukti dan sebagainya. Tapi the main point untuk tuntut fasah ni bukan sebab nak tuntut bukti tu sebagainya. Bukti tu adalah satu benda keperluan lah. Bukan cerita nak cerita tentukan siapa betul, siapa salah. Alright? Cerita fasah, cerita cerai-cerai apa semua ni, dia bukan cerita nak tentukan siapa betul, siapa salah. Tapi cerita dia, isteri dah filekan perceraian tu, maksudnya dia dah tak ada hati. Tu je. Kalau dia tuntut fasah tu, lagi tak ada hati. Kalau dia tuntut tu tebus talak, lagi bertambah dia tak ada hati. Maksudnya dia boleh buat keluar duit dia tu untuk bayar. Tu cerita dia. Bukan cerita siapa betul, siapa salah. Biasa hak lelaki ni, hak yang jenis fighter. Bukan. Jenis-jenis suka nak berlawan ni. Dia nak berlawan sedia. Jadi dia ceritalah, kata, saya tak boleh, ni tak betul ni. Ni tuduhan berat ni. Tuduhan fitnah pada saya. Saya nak kena pertahankan. Dan kita bagi nasihat macam ni lah. Tuan, kalau kata kita lawan sekalipun, insya-Allah memang betul fasah ni boleh tolak. Sebab saksi tak ada. Contoh tuduh kata curang, saksi tak ada, bukti apa pun tak ada. Kata tak dapat nafkah. So cerita, nafkah rumah semua sedia. Memang kita kata fasah ni tak boleh pergi ni. InsyaAllah fasah mesti ditolak. Betul? Boleh. Betul? Tapi satu perkara sahaja. Tak ada jaminan untuk isteri balik. Boleh tak macam tu? Siapa pula tak boleh balik? Iyalah.
Mahkamah tak boleh nak kata apa, tarik balik. Kalau tak mau balik pun dia hanya boleh disabitkan nusyus. Kadang-kadang isteri ni dah tak peduli pun pasal isteri nusyus tak nusyus ni. Okay? Allah perintahkan semayang 5 waktu 1 hari. Ramai tinggal. Tu terang Allah suruh. Kalau hakim suruh macam tu pun, kalau dia tak patah balik pun, ramai. Ada ramai yang isteri mahkamah sabitkan nusyus. Tapi, berapa ramai yang kembali balik pada suami dia. Sebab cerita dia bukan cerita betul ataupun salah. Pi mahkamah syariah untuk cerai ni bukan tunjuk siapa betul siapa salah. Tapi nak tunjukkan kata, satu pihak ni dah tak ada hati. Tak ada perasaan dah, kasih sayang. Tak ada mawaddah warahmah. Tu cerita dah. So lebih baik macam Cik Hakim kata tadi tu, lepas dengan cara yang baik. Tu je. Yang ni pun saya setuju juga. Saya nampak ni. Yang ni gambar puan ke? Dayang Nur Syahirah. Oh, rupa macam Rachel Rizrus. Ramai suami yang tak nak lepaskan isteri sebab semata-mata takut hak-hak harta pencarian. Sebab tu ada kes isteri digantung tak bertali. Saya setuju. Saya setuju sangat-sangat antara isu yang berlaku ni. Antara isu yang berlaku suami tak mau lepas tu, salah satu daripadanya adalah disebabkan bimbang harta dijual dan dianggap sebagai harta sepencarian. Ini adalah kita panggil sifat tamak lah. Dan kita fikirkan satu perkara je lah. Kalaulah gantung tak bertali tu disebabkan kita nak bimbang tentang harta tersebut, kita dah meletakkan diri kita kepada sifat zalim. Maksudnya kita cuba nak menggantung seseorang yang selayaknya mendapat kebahagiaan, menggantung sahaja semata-mata sebab kita nak protect harta kita sahaja. Tak ada beza kita dengan Firaun. Betul tak? Ada beza. Firaun zalim macam tu. Dia sanggup buat seksa kepada isteri dia, Asyah. Mai kau tengok semacam yang ni soalan ni. Macam mana jika tuntut cerai di pejabat agama tapi suami enggan melepaskan, apakah akan dikenakan tindakan oleh mahkamah? Puan Nien Syam, tuntut cerai bukan di pejabat agama. Tuntut cerai di mahkamah syariah. Mahkamah rendah syariah yang berdekatan ataupun berhampiran dengan tempat Mustatin, puan. Contoh dia macam di Sungai Petani. So mahkamah rendah syariah Kuala Muda. Kalau dekat Kuala Lumpur, anda duduk kawasan Kuala Lumpur, mahkamah syariah wilayah Persekutuan. Duduk kat mana? Shah Alam. Mahkamah rendah syariah Shah Alam. Mana? Ipoh. Mahkamah rendah syariah Ipoh. So nak tuntut cerai dekat bukan pejabat agama tapi dekat mahkamah syariah. Mahkamah siapa yang tak biasa naik mahkamah, dia kan nak tuntut cerai, dia memang kena dekat mahkamah. Kalau suami enggan melepaskan, yang itulah nama dia tuntutan fasakh. Sebab suami tak mau lepas, jadi isteri boleh tuntut fasakh. Dia kena bagi alasan lah. Alasan dan juga pembuktian. Nur Shima, bagaimana nak tuntut fasakh sekiranya suami nikah lain tapi tidak berdaftar di JAIZ?
Baik. Kalau suami berpoligami, dalam undang-undang section berkaitan dengan fasakh, ada satu alasan yang boleh isteri filekan fasakh berkaitan dengan poligami, iaitu jika sekiranya suami berpoligami dan tidak berlaku adil. Dan tidak berlaku adil. Baik. Dia khas untuk orang yang memang disahkan oleh mahkamah bahawa suami dia tu berpoligami. Maksudnya ada perintah poligami dan ada sijil nikah yang sah secara poligami. Cuma yang masalah berlaku pada Puan Shima adalah suami kahwin lain. Kita boleh kata dia poligami tapi tidak berdaftar di JAIZ. Maksudnya perkahwinan dia tu ada dua kemungkinan. Iaitu perkahwinan dia tu boleh jadi sah ataupun perkahwinan dia tu boleh tak sah. Alright? Jadi bila tidak ada kesahan, kesahan yang betul-betulnya daripada Jabatan Agama Islam Selangor, maksudnya tak ada sijil nikah yang betul, tak ada perintah dibenarkan untuk poligami, maka kita tak boleh kata dia telah berpoligami. Sebab dalam fasakh yang hanya dibenarkan untuk bawa tuntutan fasakh kerana tak berlaku adil tersebut adalah poligami yang telah disahkan sahaja. Hanya poligami yang disahkan sahaja yang boleh bagi alasan untuk fasakh ni. Maksudnya tak adil lah. Maksudnya bermalam, tak adil dan sebagainya. Alright. Jadi, andai katalah suami nikah lain dan tapi tak berdaftar di JAIZ. So, ada kemungkinan dia berlakukan satu terma, iaitu berkawan ataupun berhubungan dengan, kita panggil apa, berkelakuan keji lah, mengikut hukum syarak. Cuma, cara nak buktikan tu, dia mesti kena ada macam contoh tangkapan. So, kalau anda tahu macam mana kat mana alamat dan sebagainya suami ni duduk dengan perempuan yang tak betul ataupun tidak lagi isteri tu, bagi tahu kata tangkap khaluat. Senang. Kalau kena tangkap, baru mereka boleh buktikan kat mahkamah. Tak ada, kami dah kahwin. Contoh, bukti tunjukkan dah kahwin tu. Sebab kita tak boleh nak bawa benda tu. Kalau susah sangat, Puan Shima boleh buat tuntutan tu dengan alasan yang lain. Contohlah alasan fasakh banyak. Banyak alasan fasakh. Cuma jangan bawa sendiri saja. Mana lagi Soroja teratai. Tuan Peguam. Kalau buka file tak sepahaman, kes boleh selesai cepat ke lambat? Tak ada pilihan dah. Kalau kata tak bagi nafkah, si suami kata bagi juga sebulan walau RM RM20. Dia RM20 nafkah. Apa? Macam ni perempuan Kalau alasan tak sepahaman, kita panggil apa? Section 47 lah. Dalam perceraian kita panggil section 47. Cerai secara baik. Nak bercerai secara baik ni, dia mesti kena buat satu tuntutan. Kena buat satu surat saman juga. So alasan tu biasanya kita tak payah tulis panjang-panjang. Walaupun mungkin ada isu yang macam-macam dalam rumah tangga, tapi cukup sekadar kita tulis kata alasan perceraian adalah tak sepahaman. Bila alasan tak sepahaman ni perempuan, section 47, dia perlukan kepada suami ni lafaz cerai. Tapi kalau suami ni tak mau lafaz cerai, dalam undang-undang dia kata dia mesti pergi kepada jawatan kuasa perdamai. Jawatan kuasa perdamai dia satu peringkat yang dilantik oleh mahkamah kalau suami enggan bercerai. Untuk section 47. Kemudian bila dah jawatan kuasa perdamai, dia pergi, kalau tak selesai juga, dia akan lantik kepada hakam. Lepas hakam, barulah boleh dipisahkan. Cuma masalahnya adalah berkaitan dengan jawatan kuasa perdamai, berkaitan dengan hakam ni, yang betul-betul apply, yang betul-betul apply adalah di Selangor contoh dia. Yang ada garis panduan yang tepat,
yang mana dia mesti sampai kepada hakam, dan mana hakam ni dia boleh sampai pisahkan. Okay. Macam saya sendirilah dekat Kedah ni. Ada hakim, yang ada pun mahkamah yang dia tak sampai pun kepada hakam ni. Cukup sampai jawatan kuasa berdamai, kemudian tak ada dah. Hakim akan nasihatkan untuk buat fasakh. Sebab dia tak ada garis panduan untuk proses hakam ni. Jadi, kalau tanya kat saya, tuan kenapa ada yang mahkamah pakai hakam, ada yang tak ada hakam sebagainya ni, saya tak boleh nak kata apa. Sebab yang ni dia bergantung kepada mahkamah tu sendiri. Kalau anda duduk dekat Selangor, settle lah. Tapi dengan syarat suami pun kena hadir juga. Kalau tanya lambat ke cepat, dia memang lambat. Tuntutan perceraian ni sangat lambat. Senang ceritalah, lambat lah. Okay? Nak cepat macam mana? Nak cepat, suami bersetuju untuk cerai. Suami setuju untuk cerai, cepat. Kalau suami tak setuju untuk cerai, dia memang proses dia lambat. Anda mungkin kena naik turun mahkamah banyak kali. That's why kena ada orang yang boleh bimbing, yang boleh bantu anda di dalam mahkamah. Cik Muhammad Hakim, dahsyat soalan ni. Salam Tuan Peguam, maaf saya bertanya sekali lagi. Bagaimana untuk Tuan aplikasi hadis? Saya aplikasi hadis yang mengatakan wanita minta cerai tanpa alasan syar'i tidak bau syurga dengan hadis yang benarkan untuk isteri terus talak. Mohon pencerahan. Soalan. Saya dalam pengujahan, kita untuk orang yang bercerai dengan alasan tak sepahaman pun, kita tak pernah diminta untuk berhujah. Cukup sekadar kita bagi tahu kata dah tak ada mawaddah warahmah sahaja. Maksudnya sebab salah seorang yang mungkin dah tak suka, dia dah tak wujudkan dalam keadaan kita sebut mawaddah tersebut. Alright. So, hakim pun dia takkan marah. Takkan marahnya kalau kata alasan tu sebab tak sepahaman sahaja. Jadi kalau tak sepahaman ni, dia boleh kata macam alasan tu minta cerai tanpa alasan syar'i. Sebenarnya kalau kita nak kira tanpa alasan syar'i ni pun macam mana kan? Sebab kalau kita bagi alasan memang dah tak ada hati, tak sepahaman pun, benda tu ada. Ada. Iaitu tak ada mawaddah tu lah. Tak ada mawaddah tu maksudnya tak ada sepahaman, tak ada hati, tak ada perasaan. Benda tu ada dalam Islam. Jadi bolehlah bolehlah dikatakan yang tu sebagai alasan yang mengikut syar'i juga. Tapi cuma dia macam ni lah, tidak bau syurga kan, alasan syar'i. Maksudnya macam contoh lah kan, isteri ni memang dah memang tak ada isu apa pun lah, dia memang saja je nak bercerai. Baik, kalau kata dia memang tak boleh nak pi lah dalam perkahwinan ni pun. So pada saya lah kan, yang ni bukan pandangan hadis ke apa pun lah pada saya, dia still valid untuk dikatakan sebagai alasan yang mengikut syarak. Sebab saya berpegang kepada perkahwinan ni dia mesti kena ada mawaddah warahmah. Tu saja. Dia punya prinsip dia dalam penghujahan pun kita akan menggunakan prinsip tersebut. Okay. Jadi kalau kata isteri minta cerai, so for sure yang tu memang alasan yang mengikut hukum syarak. Kalau katalah memang dia tak ada apa-apa alasan pun, saja. Boleh pula saja nak cerai. Tak ada benda saja nak bercerai tu kan, mesti ada sebabnya. Jadi kalau kata contoh lah, kita kata dia memang tak bau syurga lah, kata macam tu, so nak bercerai macam tu saja. Alright. Yang ni wallahu ta'ala alam, sebab bau syurga ni pun saya pun tak tahu nak kata apa. Okay? Sebab yang ni benda yang di luar daripada kita punya di luar daripada saya punya kemampuan lah untuk saya nak cerita bab ni. Cuma isu bau syurga tak bau syurga ni bukan sebab kita boleh bau tak bau, tapi pada saya dia ni mantik hadis lah kita panggil kan. Benda yang dimaksudkan ni mungkin maksudnya bukan sebab tak bau tu, tapi sebab maksudnya nak cerita dosa besar lah. Begitulah maksudnya. Okay? Kita jangan kata macam macam contoh orang kata kalau kita buat jahat kita takkan nampak Kaabah, takkan diseru oleh Allah nak pergi ke Mekah dan sebagainya, contoh macam tu kan. Tu nak cerita dia bukan sebab kita memang tak boleh nampak pun. Ada je orang jahat pergi Mekah tu dia nampak je Kaabah, contoh macam tu kan.
Tapi nak cerita dia bukan sebab tak nampak tu, tapi nak bagi tahu berdosa besar. Tu je lah. Pada saya mantik hadis nak cerita macam tu. Kalau untuk yang cerai cara tebus talak tu kan, sebab cerai tebus talak tu pun salah satu benda yang boleh menyokong kepada benda yang saya bagi tahu tadi. Asas yang seorang wanita ni berpegang untuk dia nak bercerai adalah dia tak ada kasih sayang. Dia tak ada perasaan cinta tu, tak ada. Sebab muka sahaja. Jadi Nabi benarkan untuk bagi tahu kata boleh cerai tapi pulangkan mas kahwin. Dia pulangkan balik sekebun kurma, sekebun tamar tersebut. Kalau ikut alasan tak ada, alasan macam contoh kita kata alasan jahat, tak jahat, baik. Alasan tak kaya, dia bagi dia bagi kebun kurma, kaya lah kan. Nak bagi alasan pagi, semayang, semua okey. Cuma satu je problem dia. Problem lelaki tu, problem sahabat Nabi tu adalah dia tak handsome saja. Kesian. Tapi nak buat macam mana? Perkara tu yang menyebabkan isteri ni dia menjadi satu benda yang dia dah hilang, iaitu dia dah tak ada mawaddah tu. Dia tak ada kebahagiaan kalau kata dengan suami dia ni. Dia tak nampak itu. Nabi tak kata pun kata, tak boleh macam tu. Nabi tak kata pun kat perempuan ni, tak boleh macam tu sebab berdosa. Tak, Nabi tak kata. Tapi Nabi kata, pulangkan balik mas kahwin sahaja. Kalau tidak, mesti Nabi dah kata, tak boleh. Nanti tak bau syurga. Tak kan? Nabi tak cakap macam tu. Ni cara nak jawab je lah. Pada saya, asalkan tuntutan tersebut, tuntutan perceraian ni, dia ada alasan yang nak menunjukkan kata dah tak ada mawaddah, warahmah tu, maksudnya hati dengan perasaan tu dah tak boleh nak membawa kepada kebahagiaan, maka saya kata dia masih selaras dengan alasan syar'i tersebut. Allah Ta'ala alam. Saya bukan ustaz kalau nak cerita bab ni. Tapi apa yang saya boleh cerita, saya cakap je lah. Ada teknik yang boleh di-apply untuk mudahkan suami cerai. Nanti saya kongsikan. Okay, nanti saya kongsikan. Sebenarnya dia bukannya teknik apa-apa, dia tak ada lah benda yang teruk. Cuma kadang-kadang kan benda yang menyebabkan suami ni tak mau cerai ni, dia ada benda-benda yang ada kaitan dengan selepas perceraian. Dan ada benda yang ada kaitan dengan jaminan. Contoh dia, jaminan apa-apalah. So esok lah ke? Esok, insyaAllah esok kalau saya dekat hotel gitu. InsyaAllah kalau esok saya kat hotel, saya live, nanti saya akan cerita bab tu. Okay, apa benda yang menyebabkan suami ni kadang-kadang dia tak mau cerai, dan apa benda yang kita boleh bincang untuk melakukan proses perceraian tu dengan cara yang baik. Tapi dia tak jamin lah 100%. At least kita boleh cuba dan kita boleh dapat titik. Kita panggil apa? Titik penyelesaian. Kadang-kadang perbincangan ni perlu untuk kita dapat persetujuan. Apa sebab sebenarnya? Kalau dia memang sebab dia tu memang dia kata tak mau jadi apa pun aku tak mau. Aku nak biar hang merasa sikit. Macam tu. Yang tu memang tak boleh nak kata apa. Yang tu kita panggil dendam. Kita panggil tu ego. Tapi kalau ada benda yang kita boleh buat bincang, benda ni yang kita boleh cadangkan. Apa benda yang kita boleh bincang? Hai, soalan tu Hakim ni dahsyat hari ni. Terima kasih Cik Muhammad Hakim. Follow lah saya lagi . Saya sukalah soalan Cik Hakim. Okey, terima kasih atas penjelasan. Last soalan. Kenapa saya tengok Hakim Mahkamah Syariah banyak berpoligami? Banyak saya jumpa tuan peguam. Sekadar sekilanya. Ya ni saya tak boleh kata apa lah. Jadi pun tak salah. Tak salah poligami. Ada juga, saya pun kenal ada peguam yang poligami pun ada. Dia tak ada masalah lah kalau kata nak poligami ni. Mungkin sebab orang perempuan ni dia suka lelaki yang beragama kot.
Bukanlah katalah. Sebab saya tengok kan, kadang-kadang kan, perempuan ni, Wallahualam lah Cik Hakim kan, saya ni bukan expert sangat lah, tapi saya tengok jugalah kan, saya ada kawan peguam yang memang yang memang bagus lah, okay? Kita panggil bagus lah dalam bab agama ni, kan? Saya tengok dia ada kualiti untuk menjadi seorang laki yang boleh berpoligami. Dia ada kualiti lah. Maksudnya dia pandai, dia matang, dia ada kemampuan. Jadi yang paling penting tu dia nampak dari sudut agama tu bagus. And then bila kita tanya macam mana boleh kahwin banyak ni kan, nanti dia kata kena tahu dia orang-orang expert lah, dia bagi tahu. Dia kata kadang-kadang ni bukan kita nak perempuan ni, bukan kita nak bagi dia jaminan harta semata-mata kalau nak poligami. Okay. Aku pula cerita macam terror. Tapi dia kata, dia cerita apa yang dia kata lah. Saya tak mau bagi tahu lah siapa dia. Dia kata, cuma yang penting tu adalah kita boleh yakinkan, kata kita boleh membimbing dia. Sebab ada orang yang dia tak kisah pasal wang ringgit tau. Dia tak kisah pasal wang ringgit, tapi dia perlukan orang yang boleh memimpin dia. Okay. Nak saya bagi satu contoh tak yang ramai orang kenal? Yang macam tu. Contoh macam contoh cerita-cerita macam da'i hak kahwin tu kan, dia kahwin dengan wanita yang kaya, wanita yang ada duit. Ada tak dia kisah bab tu? Tak ada. Okay. Ni beragama. Macam contoh siapa lagi ustaz yang kahwin. Kadang-kadang dia pun bukan sebab ada duit pun, tapi sebab nak ada orang yang boleh pimpin macam tu. Jadi dia pun terima. Jadi ada jugalah yang hakim boleh macam tu, ada juga peguam macam tu. So as long as depa bahagia, depa selesai bab nafkah semua tu, barakallahu lakuma wa baraka alaih wa jama'a bainakuma fi khair. Tu je lah doa kita. Okay? Yang penting minded kita je. Kita kena set benda tu tak salah. Okay? Yang salah tu kalau kita tak ikut benda yang betul-betul kepada rules dia. Ni nak poligami boleh, tapi yang berlaku adil tu tak. Yang ni bagi 200, hak ni bagi 400, hak ni bagi 800. Ni nafkah anak-anak pun tunggang. Yang tu yang tak berapa nak betul. Okay? Nak kahwin lebih, kahwin lah. Ikut. Ada kemampuan, kahwin. Kalau tak ada kemampuan, tak berani, Quran Islam kata apa? Seorang pun sudah cukup madai. Kadang-kadang macam saya pun, saya kahwin seorang pun, tapi saya ada 2 wanita saya kena jaga. Iaitu saya kena jaga isteri saya kena jaga mak saya. Sebab abah dah tak ada. Jadi tugas kita pun dah macam orang poligami juga sebenarnya. Tapi saya pun kena duk fikir, semana nak pergi, nak kena pergi tengok mak saya juga. Kena balik rumah juga. Faham tak? So sama juga kan. Macam tu lah, kena berlatih. Allahuakbar. Tayalah, na'uzubillah lah. Na'uzubillah lah. Kalau bukan apa, kahwin lebih ni, dia bukan satu rahmat semata-mata, tapi dia ujian besar. Ujian besar. Jangan sampai nanti ni disebabkan kita poligami ni, takut nanti bimbang apa tak, bimbang boleh kita nak masuk syurga tu, anak-anak tarik neraka. Sebab tak berlaku adil. Saya duk fikir selalu macam tu. Tak payah. Tak payah. Bukan, takut kita tersungkur di pintu syurga. Itu. Okay, alright, itu saja. Malam ni lama lah ni. Alright, esok insyaAllah kita akan jumpa dan saya esok akan terangkan apa perbincangan yang boleh kita bincang dengan suami untuk ada titik penyelesaian untuk bercerai secara baik. Okay? Puan Liana Anwar sokong cukup je seorang. Terima kasih. Tapi kita tak boleh tolak. Tu saja. Mentaliti kita jangan menentang. Cuma bukan diri kita kan. Kan orang kata satu. Adalah ustazah tu bagi tahu. Dia bagi tahu kata apa? Saya tak menentang poligami. Saya tak pernah menentang poligami. Cuma bukan saya. Bukan saya yang dimadukan tersebut. Macam itulah. Alright, itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa esok malam. Bye bye.